Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim ila biqair. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Al-Fadhil Ahli Jawatan Kuasa, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Muslimin Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipilih dan dipanjangkan usia kita, dapat kita berada di tahun yang baru dalam bulan hijrah. Dalam tahun hijrah ini, yakni tahun 1444. Dah setahun dah berlalu dah. Jadi kita pada sekarang ini ada satu lagi ibadah ataupun kaifiat yang Allah nak kurniakan khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini apa tuan-tuan? Puasa 10 Muharram. Tu Allah Subhanahu Wa Taala dengan saban waktu mencipta sesuatu keadaan whereby Allah ni tuan-tuan sayang kita. Dia kalau boleh kita ni nak kembali kepada dia tu, habis lo dosa tak ada langsung. Kan? Dimulakan dengan 10 malam terakhir Ramadan itu. Salah satu daripada 10 terakhir itu, salah satu malam tu turunnya Lailatul Qadar. Tapi kita pun tak pasti bila. Kemudiannya disusuli pula dengan 10 Zulhijjah, yang mana Nabi kata 9 Zulhijjah itu hari dan waktu yang Allah pastikan, confirm dah Allah akan ampunkan dosa kita 2 tahun tu. Dosa tahun lepas dengan tahun sekarang ni. Mana tahun sekarang ni lah, tahun depan lah. Tahun depan tu mana masuk tahun ni lah. Kita pun tak tahu tahun ni kita berapa lama lagi boleh hidup. Tapi Allah dah siap ampunkan dosa dah. Kan? Tak memadai dengan itu, datang pula 10 Muharram ni. Kan? 10 Muharram ni apa? Menandakan detik bermulanya tahun baru dalam Islam ini. Actually, Sayyidina Umar ketika mana 1 Muharram tu, dan dia mengambil peristiwa sampainya Nabi Muhammad SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah itu. Setengah ulama kata bulan Zulhijjah atau bulan Rabiul Awal. Tapi untuk senang kita kira lah, Sayyidina Umar bermulanya menyatakan bermulanya satu hijrah tu ketibaan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi pada awal Muharram tu ada juga puasa. Kan? Bulan Muharram ni adalah bulan-bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah apa semua tu. Kan? Kemudiannya bulan haram ni juga tuan-tuan, bukan kata kita kena buat pahala saja banyak-banyak. Dosa pun Allah tak bagi buat. Tu. Samalah macam kita ketika mana kita solat itu, kita takbiratul ihram tu. Apa makna takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan dunia tu. Kan ketika mana kita solat tu, dunia tak boleh ingat dah. Apa yang haram tak boleh buat dah. Minum pun tak boleh. Dalam solat ada orang minum? Tak boleh. Minum batal. Kan? Makan lagi tak boleh. Bercakap pun tak boleh. Kan? Tu.
Nak menyatakan apa? Takbiratul ihram. Sama tak dengan ihram? Sama. Ketika mana kita berihram tu nak pakai minyak wangi pun tak boleh. Nak sikat rambut pun tak boleh, takut gugur. Itu okey lah. Spender pun tak pakai. Tu. Spender beli mahal-mahal. Jenis macam-macam. Calvin Klein lah, Home lah, apa semua tu. Tak pakai juga. Dia bukan kira siapa tentu. Allah tak kira siapa. Hang Sultan Brunei ke, hang duit banyak ke, kalau kata hang pakai ihram, spender jangan pakai. Tak pakai. Kan? Sebab apa? Hukum dia tu macam tu. Maka dalam bulan Muharram ini juga, kita, kata Nabi Muhammad SAW, bukan tidak digalakkan. Memang kalau boleh, jangan buat langsung dosa ni. Dia berganda pahala dia. Bukan berganda. Berganda dosa dia. Contoh macam kita pergi buat umrah, ha? Kan? Duduk kat Masjidil Haram, kita duduk baca apa? Sekali buat baik dapat 100,000. Dia tak tahu pula buat tak baik, buat dosa. Balik bilik serta hai kambung, dia ni tak betul, dia tu sama juga. Itu balik daripada umrah, tak jadi apa juga. Sembang keras juga, sembang besar juga. Kan? Kalau duduk di Masjidil Haram tu hari-hari pergi masjid. Balik ke Malaysia, haram tak pergi masjid. Tu punyalah hebatnya. Tapi bukan orang sini memang alhamdulillah, ha. Orang tempat lain lah. Tu cerita dia, kan. Jadi puasa, Nabi kata apa? Siapa yang berpuasa pada 10 Muharram itu, disebut juga kan hari Ashura, maka puasa dia akan diampunkan setahun yang lalu. Mana 100 kan 1443 tu Allah ampun dah. Tu kita baru lepas ya, Allah ampun dah. Kan? Maka Nabi kata kan, satu hari Nabi Muhammad SAW ajak sahabat puasa 10 Muharram. Sahabat kata, ya Rasulullah, 10 Muharram ke ini tidakkah hari orang Bani Israel berpuasa ni? Kata Rasulullah macam inilah. Kalau kita panjang umur nanti, tahun depan kita puasa 9, 10 dan 11. Maka kita pun bolehlah ikut macam tu. Kalau kita larat puasa start hari Isnin ni. Kalau tak boleh Isnin, Selasa, Rabu, ambil Khamis, Jumaat, Sabtu. Kan? Ataupun kan, 10, 9, 10, 11. Kalau tak boleh 9, 10, 11, 9 dengan 10 ya. Tak boleh juga 9, 10, ambil 10, 11. Tak boleh juga. Tak payah puasa langsung. Doa je lah kat Allah, ya Allah ampunkan dosa aku. Tu aja. Kalau malas sangatlah. Malas tu okey gitu, kalau balok sangat. Tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat tu, Allah tuan-tuan sayang kita. Yang kita boleh bertemu malam ni tuan-tuan bukan kebetulan tak. Bukan kebetulan kata tuan-tuan free ke kan, ni weekend ni free tak. Memang Allah dah adjust elok-elok dah untuk kita. Kan? Tu. Jadi sama-samalah tuan-tuan, dalam sedikit masa ni kita kongsilah apa yang dapat kita kongsi. Kita masih lagi membicarakan dahsyatnya peristiwa menjelang kiamat. Yang mana kita bukan kata-kata, semua dalam dewan solat ini percaya bahasanya benda ni pasti akan berlaku. Kan? Orang kata apa, ahli sunnah wal jamaah cukup berpegang teguh kepada perkara ni, kan? Kecuali adalah yang tidak berapa nak percaya sangat. Sampai dia kata apa, mana mungkin Allah boleh menghidupkan balik jasad yang dah hancur semua tu. Kan? Itulah masalah manusia ni. Jadi disebutkan dahsyatnya sebab apa? Ada satu hari perhimpunan yang dinamakan Yaumul Jami'. Hari perhimpunan. Bukan yang kita ada buat perhimpunan pagi-pagi Isnin tu menyanyi lagu Naraku tu. Tu tak terpakai dah. Kok perhimpunan di Padang Marbuk kan lagi tak terpakai. Ini perhimpunan di Padang Mahsyar. Bukan Padang Maksiat kat Langkawi tu, lagilah tak pakai. Padang Mahsyar ni tuan-tuan, setelah mana kita bangun daripada kubur itu, maka kita akan beransur berjalan ke, berlari ke, macam mana ke, akan pergilah berhimpun di Padang Mahsyar itu. Siapa pun tak boleh nak ponting. Kok dia berasa, aku tak mau keluar daripada kubur ni, nak menyorok tak boleh. Sebab apa?
Allah ada tentera-tentera dia yang namanya malaikat. Memang kena humban malah. Jadi semuanya akan bangun dan akan proceed ke padang mahsyar itu untuk tempat apa yang dinamakan tempat perhumunan. Tu. Ketahuilah saudaraku, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam, zalika yaumut taghabun, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, zalikal fawzul azim. Sadaqallahu azim. Ingatlah masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Dan ingatlah, siapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taghabun ayat 9. Ketahuilah seperti mana tafsir Ibnu Katsir, dinamakan hari perhimpunan kerana Allah SWT mengumpulkan orang yang terdahulu dan orang yang kemudian pada satu perhimpunan atau hamparan bumi mahsyar. Orang yang terkemudian tu apa? Orang yang terdahulu tu umat Nabi Adam. Nabi Adam serta umat dia. Kan? Sampailah umat Nabi Muhammad, manusia yang akhir sekali. Lahir hari ni, besok kiamat pun ada. Berhimpunlah masa tu. Kan? Tapi bila bangun daripada kubur itu, bangkit daripada kubur itu, siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang special edition tu Allah tu bagi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan umat-umat dia. Tu. Dia telah, orang kata apa? Dia obsolete. Kalau tertib ni kita kata yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Hukum, kalau ikut hukum akalnya, Nabi Adam lah bangun dulu. Sebab dia dah lama dah duduk dalam bumi tu. Kan? Nabi Muhammad baru ya. Kan? Contoh. Orang mati hari ni, sebulan kemudian kiamat. Agak-agak dia boleh kata, nasib baik aku sebulan aja kena. Tak, tuan-tuan. Sama juga. Kan? Sebab apa? Yang nak jadikan bulan tak bulan tu, lama tak lama Allah Ta'ala ya. Maka Nabi Adam bangkit last serta umat dia. Umat Nabi Muhammad dulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Orang yang diseru akan mendengar mereka dan mata pun akan memandang mereka, sebagaimana firman Allah, inna fi zalika laayatan liman khafa azabul akhirah, zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun mashhud. Surah Hud ayat 103. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda yang mendatangkan itibar bagi orang yang takut kepada azab akhirat, iaitu hari yang dihimpunkan manusia padanya, dan hari yang demikian ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Semua makhluk, bukan kata manusia saja, apa juga makhluk yang Allah cipta, yang Allah pernah cipta, semua akan berada di bumi mahsyar itu. Kalau kata kok binatang ataupun haiwan ni, sekecil-kecil haiwan sampailah sebesar-besar haiwan. Kutlah kalau kata dinosaur tu betul, dia pun ada. Tu kuman ke apa semua ada. Masa tu yang kita tak nampak sekarang ni, kita akan nampak di padang mahsyar tu. Yang mana yang gaib di dunia ni sekarang, jin, syaitan, malaikat apa semua tu, dosa pahala apa semua tu, besok di padang mahsyar kita nampak semua. Kan? Kenapa Allah turun ayat ni semua ni? Nak bagi tahu dekat kita bahawa ni, wahai sekalian manusia, ni peringatan kepada kamu, jadi jangan kamu leka dan lalai. Benda ni pasti akan berlaku. Itu sebabnya kalau Allah azab seseorang manusia itu, makhluk itu, Allah tak zalim. Walaupun Allah seperti mana kita ketahui, Allah Maha Pengasih dan Penyayang.
Kan? Dan manusia, makhluk tak boleh kata, macam ni ke sifat pengasih dan penyayang? Azab orang ada. Allah kata aku dah bagi tahu dekat hang melalui ni Quran ni. Untunglah kita tuan-tuan, disebabkan Al-Quran itu turun, maka dia ada 3 kitab dulu obsolete lah. Al-Quran ni turun apa? Untuk orang kata apa? Bukan kata membatalkan tak. Tu. Kita wajib percaya. Kita umat Nabi Muhammad SAW wajib juga percaya kepada 3 kitab yang terdahulu tu. Kan? Jangan ada di antara kita kata apa, ada ke kitab tu dulu? Dan tak boleh. Itu sebab itu adalah part of rukun iman. Percaya kepada kitab-kitab lah. Tapi dalam kitab-kitab dulu tu, Nabi dia tak sempat nak cerita. Sebab apa? Punyalah brutalnya umat-umat dulu. Itu sebabnya tuan-tuan, kita tengok banyak berlaku kisah dalam peristiwa 10 Muharram ni. Banyaklah di antara orang kata mostly Nabi dan Rasul berlaku peristiwa ke atas mereka pada 10 Muharram lah. Nabi Adam, Allah ampun dosa dia pada 10 Muharram. Apa istighfar Nabi Adam? Kan? Macam umat Nabi Muhammad, istighfarnya apa? Astaghfirullahalazim. Tu. Tapi Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal-khasirin. Ya Rabb, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Sebab apa? Anda bagi tahu aku jangan dekat dengan pokok khuldi, aku pergi juga terhegeh-hegeh. Kan? Maka aku lupa dan lalat, aku makan terlondeh pakaian aku. Tu. Tuan. Jadi ada sekarang lah sedang dalam bukan perbincangan lah, tentang apa yang dimaksudkan dengan khuldi tu. Kan? Ada banyak versi dia lah. Yang membuat Nabi Adam tu terkeluar daripada syurga. Allah kata, wahai Adam, kau duduklah dalam syurga ni, kau minumlah apa yang kau nak minum. Sebab dalam syurga pun ada arak, boleh minum. Takat ayat A&W ni tak main lah. McDonald punya ayat tak main. Arak tu bukan takat nak minum, nak kuat lentang pun boleh dalam tu. Sungai arak. Kan? Tu. Kan? Itu sebab sekarang ni kita tengok di dunia ni ada juga arak. Kan? Kita tengok takdir Allah ni tuan-tuan. Allah mencipta alam ni, dia ada peraturan dia. Kan? Kalau lapar, makan. Kau dah makan, kenyang tak? Kenyang lah, logik akalnya kenyang. Tapi ada orang makan tak kenyang? Ada. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi dia kenyang. Kan? Hukum akal, mata ni bila ada mata boleh melihat. Tapi bukan semua orang boleh melihat, tuan. Orang buta ada tak mata? Buta celik ada? Tapi kenapa dia tak boleh melihat? Allah tak izinkan dia. Kita sebab Allah izinkan. Tu satu, mata untuk melihat, Allah izin kita boleh nampak. Ada juga mata yang memandang, yang buruk dia kata cantik, yang betul tu dia kata buruk. Ada tak macam tu? Berlambak akhir zaman ni, sampai tak tenggelam punca, sampai tak tahu kehala apa, cium tangan semua. Penyangak pun dicium tangan, perompak, penyamun semua. Yang ulama-ulama ni tak mau cari pergi cium tangan. Tengok tuan tu. Mata. Sebab Allah tak izinkan. Jadi tuan-tuan, kita doa pada Allah SWT, kita ni lah kita. Ya Allah, kekalkanlah kami di dalam majlis-majlis ilmu, solat-solat berjamaah. Ya muqallibal qulub, ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, jangan kau bolak-balikkan hati kami setelah kau kurniakan hidayah kepada kami. Allah bagi hidayah kita. Kan? Allah sentiasa pilih. Mana kata bila kita berada dalam jemaah tu, mana kata Allah ingat kita tu. Allah ingat kita lebih tu. Kan? Tu. Habis. Jadi yang dulu siapa? Yang dulunya, yang berhimpunnya umat terdahulu dan umat yang sekarang. Kan?
Umat sekarang ada berapa bilion? Ada 7 bilion umat Nabi Muhammad SAW. Kita jangan ada perasaan dendam. Kok kita kata apa? Ya Allah, yang kafir tu biarlah masuk neraka. Ya Allah, kurniakan hidayah juga kepada sahabat-sahabat yang kafir itu. Tu. At least kita dapatlah pahala. Kita dah tentu dapat pahala, tuan-tuan. Sehari 2 bilion pahala kita dapat. Tanpa sedar ataupun tidak. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dapat kita. Kalau kita doa pun kita doa kat orang tu, malaikat doa untuk kita balik. Oh, tak mau ke tuan-tuan? Kan? Habis. Firman Allah lagi, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah kepada mereka, Allah kata apa? Kenapa ada qul ni? Qul, Allah nak cerita dekat orang kafir ni, orang kafir Quraisy Arab ni, mana-mana kafir lah Arab ni, yang bahasa Quran ni bahasa dia. Bila kata qul tu, katakan Muhammad, katakanlah Muhammad kepada mereka, sesungguhnya orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa ditentukan pada hari kiamat yang termaklum. Surah Wal-Qiyah 49-50. Nak cerita apa? Bahasanya Quran ini bukanlah Nabi Muhammad yang tulis. Logik akalnya kalau Muhammad sendiri yang tulis, kenapa dia ada qul? Katakanlah Muhammad mana pula? Kan? Tu. Orang Arab ni faham tak? Faham masalah tu. Tapi dia orang tak mau terima tu, Nabi Muhammad ni tak mau terima. Macam kita lah tuan-tuan. Orang recommend kat kita. Kita dulu bujang, orang recommend kat kita. Seorang orang kata apa? Gadis lah, cantik lah. Sahabat-sahabat kita kata, ambil lah, cantik tu. Boleh bahasa pun ada. Kita pun mengaku bahasanya dia cantik. Tapi kita tak boleh terima. Jiwa tu tak boleh terima. Sebab ada something lah kita tengok. Kan? Tu. Sama lah macam orang Arab Quraisy ni. Tuan-tuan, bapa saudara dia tu Abu Lahab ni. Abu Lahab bapa saudara. Takkan tak tahu kot. Dialah manusia yang pertama sekali yang menjulang Nabi tu. Bawa Nabi tawaf 7 pusingan tu. Ni Nabi masih baby lagi, dia usung. Punya suka hatinya. Lahirnya Muhammad ni. At the end of the day, dia juga yang tak mau Muhammad. Dia juga yang menidakkan apa yang dibawa oleh. Tuan-tuan, manusia ni walau dia tak suka macam mana pun, jauh di sudut hati dia tu ada juga bibit-bibit suka tu. Macam kita lah tuan-tuan. Kita tak suka kat siapa pun. Contoh lah. Tapi dia jauh ada. Kan? Just a little corner in the heart tu, kata orang Melayu. Dia jauh sudut hati tu, mesti ada bibit-bibit cinta tu. Kan? Jadi macam tu lah orang Arab pun. Allah cerita demi cerita. Qul. Kan? Tapi tuan-tuan, ya jugalah. Bila mana Allah bagi akal tu satu. Allah bagi ilham tu satu. Yang ianya tuan-tuan, bila Allah nak pilih kita tu, senang sangat. Tengah orang tu bila Allah tak mau dia tu, macam-macam Allah buat. Kenapa? Bukan Allah zalim tak. Allah nak uji akal yang aku bagi ni, hang betul-betul tak boleh fikir. Ni yang aku nak tunjuk ni baik ni, hang tak boleh fikir. Tak boleh. Ya feel lah. Tu. Itu hari perhimpunan. Dia juga disebutkan hari besar, yakni yaumun kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalin musamman wa yu'ti kullazi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni aqafu alaikum azab yaumil kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik, kemudian hendaklah kamu tunjuk kembali taat kepadanya. Tu Allah ni dia pesan, kalau terbabas, tersesat, kembalilah ke pangkal jalan. There is a way out from that.
kita istighfar. Itu sebab setiap umat, setiap Nabi dan umat dia ada cara-cara ataupun kalimah-kalimah istighfar yang tertentu. Umat Nabi Muhammad SAW dengan kebiasaannya astaghfirullahalazim. Nabi Adam tadi kita cerita apa? Nabi Adam penyesalan dia sebab apa? Dengan salah satu saja silap dia. Allah kata, wahai Adam, kau boleh bebas dari syurga, jangan hampir pada pokok kuldi ni. Jadi balik kepada Nabi Adam. Jadi bila dimakan besi satu, sirah besi satu, bila Nabi Adam ni makan saja buah tu, maka terlucutlah pakaian syurga dia tu. Jadi boling aja, boling ni bogel lah. Jadi cepat dia ambil daun syurga tu, tutup. Maka dengan serta-merta juga Allah kata apa? Tuan-tuan, Nabi Adam dah duduk dalam syurga dah, dikeluarkan. Kita ni belum lagi masuk syurga ni. Teringin sangat nak masuk syurga ni, kan? Tapi mestilah kita kena pastikan bahasanya dalam diri kita ni tidak ada sifat sedikit pun sifat mazmumah. Bolehkah? Tu kita kena praktis lah, latih sifat mazmumah ni tuan-tuan. Sombongnya automatik lah. Sombong, takabur, ujuk, tu automatik, kan? Nabi Adam sikit aja Allah kata jangan makan, makan keluar dia. Maka rasa menyesal sangat Nabi Adam AS tu, kan? Siapa yang bagi tahu Nabi Adam ni? Ni Adam, hang kalau nak bertaubat ke aku, ni kalimah hang baca doa ni. Allah lah ilhamkan kepada dia. Maka dia pun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama tuan-tuan? Bukan 4 jam, bukan 4 hari, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, 40 tahun Nabi Adam tu angkat tangan. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Tuan-tuan, kita kalau buat jahat, hafal Quran 15 juzuk, kemudian kau pergi telanjang depan orang, kau nak tipu siapa? Kau nak tunjuk hebat siapa? Engkau zalim diri engkau sendiri. Contohlah contoh. Apa juga yang kita buat tuan-tuan, dosa yang kita buat, kita zalim diri kita sendiri. Nabi Adam 40 tahun, kan? Kemudian kisahnya Nabi Yunus pula, kan? Nabi Yunus tu dia macam membentak sikitnya, kan? Dia macam rasa menyesal. Sebab apa? Berdakwahnya lama dah. Pesan, Allah kata pesan kepada umat-umat kamu, ikutlah aku dan Rasulku. Maka umat dia tak mau ikut. Maka Nabi Yunus kata apa? Ya Allah, aku nak pindah lah macam ni, di tempat yang lain. Nampak ada usul-usul giving up, maka naiklah kapal di tengah-tengah lautan. Allah uji Nabi Nuh AS, dia lambung oleh ombak. Maka sampai ke tengah kapal tu kata apa? Disebabkan muatan kita ni lebih kot, kita kena buang seorang. Sekarang ni kita buat undian, 3 kali undi kena Nabi Yunus AS, kan? Kemudian dibuang dia di dalam laut. Allah perintahkan kepada ikan Nun, wahai Nun, kau telan ni, manusia ni kau telan, jangan kau gigit nanti jadi lain cerita. Telan lah, telan gedebuk sana perut tu. Ikut hukum akal, mati dah, kan? Selama berapa tahun juga? 40 tahun. Apa sinonimnya 40 tahun ni? By the age of 40, setiap manusia ni dia kena buat pilihan lah, either you want to go to the right or the left. Tak ada straight kalau hang kena tu. You pilih right, you akan pergi straight. You pilih left, you are going nowhere. Tu 40 tahun. Nabi Nuh tenggelam dengan dalam perut ikan Nun tu berapa lama? 40 hari. Merasa 3 kegelapan dia dalam masa 40 hari 40 malam. Satu kegelapan dalam perut ikan Nun. Kedua kegelapan di dasar laut Ada kisah saya baca satu kitab.
Dia kata ikan nun ni akan emerge, akan terapung balik ketika mana kiamat nanti. Sekarang ni berada di dasar laut kan. Kemudian sampailah hari di akhir itu, Allah pun perintah kepada jadi Nabi Nuh ni, istighfar Nabi Nuh apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu Nabi Nuh dan umat dia. Kita juga boleh pakai zikir tu kan. Maka malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, kami dengar suara orang berzikir nun jauh di tempat yang luar biasa. Allah kata, itulah Nabi aku, Nabi Nuh, yang berada di dalam perut ikan nun. Dah sampai satu ketika Allah kata, wahai ikan nun, kau terapunglah, muntah akan Yunus ini di pantai kan. Maka muntahlah ikan nun itu, terkeluarlah Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam. Tu cerita kan. Kemudian pergi pula Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim apa kan, Nabi Ibrahim dia kenapa ketika mana umat dia kembali daripada satu pesta Oktoberfest kot kan, dia nak mari Oktoberfest kan. Tengok berhala keliling Kaabah tu semua pecah. Mereka pun mengadu kepada raja dia. Raja dia siapa? Namrud kan. Mengadu, wahai tuanku, kita punya berhala ni habis hancur. Tuanku ni pun tanya, agak-agak kamu ada tak? Siapa agak kamu siapa yang buat semua ni kan. Tu. Jadi yang puak pengampu ni biasalah tuan-tuan, bukan zaman Nabi Ibrahim, sampai sekarang ni pun ada mereka mengampu ni. Dia kata, tuanku saya tahu, saya rasa saya tahu Ibrahim kot kan. Panggil Ibrahim, panggil lah. Wahai Ibrahim, apakah benar engkau yang pecah semua ni berhala ni? Nabi Ibrahim kata, mana aku pula kan, takkanlah aku nak pergi pecah berhala hampa ni. Jangan tengok, tapi masa-masa aku ada satu berhala yang besar tu, di atas bahu dia ada kapak. Kau pergi tanya dia, tuanku tanya dia kan. Tu reverse psychology. Namrud ni kata apa pula? Wahai Ibrahim, batu ni mana boleh bercakap? Nabi Ibrahim kata apa? Kalau dah tak boleh bercakap, yang tuanku pergi sembah pasal apa? Oh, marah dia tuan-tuan, marah. Dia pun perintah askar dia buat unggun api, campakkan Nabi Ibrahim AS. Tu yang kita kata peraturan tadi tu. Api sifatnya apa? Membakar. Tapi Allah nak tunjuk kuasa Allah ni kan. Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim masuk, Allah kata apa kan Nabi Ibrahim kan? Allah kata, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Anbiya ayat 69. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah ke atas Nabi Ibrahim. Sejuk api. Tu. Jadi kita besok kalau nak jatuh dalam api, try lah baca ni, tengok kod sejuk api tu. Sejuk ke dia tambah lagi bakar, tak tahulah. Tu kan. Jadi Nabi Ibrahim dalam tu buat apa? Tu Nabi Ibrahim baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil kan. Cukuplah Allah kan menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Tu zikir Nabi Ibrahim. Dan kita boleh buat juga, kita boleh amal ni pada siapa-siapa yang terasa stres dan tertekan, boleh baca ni kan. Tapi tuan-tuan tak berasa dah, dulu 2 tahun dulu ya kan, bila lah nak boleh keluar stres betul kan. Saya sebab apa, dalam PKP tahun kedua tu kan dah boleh dah kuliah belah-belah utara, saya pergi atas jalan raya ni, atas highway ni, Allah seronok saya, kereta saya je. Selangor tak boleh, KL tak boleh. Pergi balik kan, macam nak pakai outrider pula. Tu sekarang pantang cuti penuh jalan kan. Tadi nak pergi mana ke, saya pergi Sabak berenang tadi kan, dekat 3 jam. Allahu Akbar. Tu habis kan. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya, supaya dia
Dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke satu masa yang tertentu, dan di akhirat pula Dia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang punya kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan 3 perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar, yakni huru-hara surah Hud. Kan? Allah pesan kita, jadilah orang beriman, jadilah orang yang baik. Orang beriman, orang yang baik ini Allah akan tunjuk jalan dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Allah akan tunjuk jalan keluar. Kan? Allah akan bagi ilham untuk kebaikan. Kan? Allah bagi kita, kan? Orang kata apa? Tahu tu, mengenal pasti yang ni salah, ni betul. Itu pentingnya jadi orang yang beriman dan baik tu. Kan? Kemudiannya hari yang dijanjikan, hari Yaumul Maud, iaitu hari yang pada ketika itu tiada akan diterima tebusan maupun syafaat. Hari yang dijanjikan untuk seluruh manusia, hari pemisahan, hari pengadilan. Maka siapa yang beramal saleh akan masuk syurga, dan orang yang beramal selain itu dosa, yakni dosa janganlah menyalahkan selain dirinya. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinamakan hari perhitungan. Wasama izatil buruj wal yaumil mau'ud, demi langit yang punya tempat-tempat beredar bintang-bintang, dan hari pembalasan yang dijanjikan. Al-Buruj ayat 1 dan 2. Hari malaikat menyeru suatu yang tidak menyenangkan. Tu pada orang kafir nanti, orang munafik, orang fasik di pada masyarakat nanti, dengar satu seruan daripada malaikat ni, terus kalau boleh nak rebah-rebah dah. Macam orang munafik dan fasik dan kafir di dalam kubur tu, kena seksa, tapi bukan dalam neraka lagi, tak masuk dah, tak masuk lagi neraka tuan. Neraka dengan syurga ni ada dah. Orang mati ni yang kena seksa daripada start the first day sampai hari tiupan sangkakala pertama tu, kan? Dia punya azab dia apa? Allah akan tunjuk dekat dia pagi, petang, siang, malam. Walaupun tak ada lah istilah pagi, petang, siang, malam ni dalam kubur ni, nak cerita bagi senang faham. Allah akan tunjuk kat dia, ni cara hang kena seksa besok dalam neraka ni, yang aku siapkan, kata Nabi Muhammad SAW, dah 70,000 style cara Allah seksa, 70,000 jenis. Ni hang akan kena besok, macam ni, macam ni, macam ni. Azab tuan-tuan, kan? Contoh macam kita, kan, ada seorang hamba Allah tu, mulutnya celupak sangat, jadi keluar orang nak tibai dia apa semua tuan. Agak-agak dia senang, stres tu. Kalau dia kena darah tinggi, boleh kena stroke. Oh, ni orang nak balon aku, nak kan, orang nak penampak dia apa semua. Contoh tu, macam orang dia tahu nak mati lah, kan? Orang tu tahu nak mati. Kita, orang tu pun tengah sakit, doktor pun cek tak boleh dah, wire penuh dah berseret badan apa semua tu, kan? Doktor pun telefon semua family datang lah. Tu final stage lah tu. Doktor pun kata, Tuan Haji, saya minta maaf, isteri Tuan Haji ni, pihak hospital dah cuba semampu mungkin dah, kan? Rasa-rasanya balik rumah lah. Hanya Allah sajalah yang boleh memanjangkan usia dah. Tu, kan? Isteri tak sedap, kata kita, kan? Lepas tu isteri kita pun tanya doktor, agak-agak suami saya ni, tapi bisik tu, suami saya ni berapa lama boleh tahan lagi, kan? Doktor pun terlepas cakap pula, dia kata tak lama kak, dalam 4 minggu lagi lah kot, seminggu ke 4 minggu lah macam tu. Kita dengar tau, seminggu 4 minggu, agak-agak lepas tu kita buat apa? Terus kita bisik kat isteri kita, yang bawa I punya digital tu dengan tasbih apa semua, duduk kira tu lah tuan-tuan, istighfar tu cerita tu, sebab dah tahu nak mati. Tu sama lah macam nanti di padang mahsyar ni, Allah nak menakut, bukan nak menakut, nak bagi cerita dekat orang kafir ni yang dulu hampa tak percaya sangat, kan?
Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighun fama tughnin nuzur watawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka dengan perantaran Al-Quran sebahagian dari kisah-kisah dan berita umat-umat yang terdahulu yang mengandungi perkara-perkara yang cukup mencegah mereka dari perbuatan kufur itu. Yang demikian itu adalah pengajaran yang cukup sempurna. Dalam pada itu segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah kepada mereka yang ingkar tu. Sekarang ni nak cerita apa lagi? Nak bertaubat pun tak boleh dah. Kan? Berada di padang mahsyar bila tengok tu semua, kan? Tengok tu semua, kita akan sambung bila minggu ketiga pula. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sekadar tu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki, kita bertemu sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'inna nasana la fi khusila allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya munqalibal qulub sabi qalbi ala dik. Ya Allah, Tuhan membolak-balikkan hati manusia, janganlah kau bolak-balikkan hati kami setelah kau kurniakan hidayah kepada kami Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dan syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.